Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hazim bin Yusri daripada kumpulan 6. Saya akan menerangkan untuk bahagian pengenalan. Okey, untuk pengenalan projek kami. Dalam projek kami menggunakan banyak cara dan jenis pengekodan untuk memastikan output yang dinyatakan seperti yang kami mahukan. Okey, ini juga untuk memisahkan antara muka dan pelaksanaan. Fail tajuk kami akan menyatakan semua kaedah dan fungsi data tersebut. Jadinya dalam projek ini, kami menggunakan struktur pemilihan dan struktur pengulangan yang akan dilaksanakan dalam program kami. Proses seperti jika lain, beralih, sementara, lakukan sementara digunakan dalam program pengekodan kami. Sebagai perkhidmatan klinikal, pelanggan harus memasukkan butiran maklumat sebagai input untuk kali pertama dan 10 program akan menyatakan beberapa pilihan mengenai jenis rawatan yang diperlukan oleh pesakit. Untuk setiap rawatan, pelanggan harus memasukkan maklumat yang diperlukan dan program yang memaparkan perincian yang berkaitan dengan rawatan tersebut. Sebagai contoh, pelanggan yang perlu melakukan operasi mesti membuat janji temu, dan jika dia tidak mempunyai janji temu, program akan memaparkan maklumat yang perlu diisi oleh pesakit. Jadinya pesakit perlu isi dulu maklumat sebelum mereka melakukan janji temu. Macam tu. Sekiranya dia dah melakukannya, program akan memaparkan beberapa penyataan. Contoh penyataan tersebut adalah jenis mana pembedahan yang diinginkan oleh pesakit dan di manakah tempat untuk proses itu dilakukan. Selepas mendapatkan rawatan, pelanggan akan diberi pilihan untuk memilih kaedah pembayaran sama ada menggunakan kad ataupun menggunakan wang tunai. Program ini akan menyatakan perincian mengenai kaedah pembayaran sehingga kejayaan operasi pembayaran tersebut. Dan di akhir program ini dia akan menunjukkan tanda perkataan terima kasih sebagai menunjukkan bahawa program ini akan berakhir. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hafiz bin Azman. Nombor matriks AA1909998. Okey, untuk proses untuk bahagian input, proses dan output. Okey, untuk input kita perlu masukkan nama, IC, phone number. Yang kedua, servis. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, suhu. Seterusnya jawapan dan payment. Okey. Untuk proses pula, yang pertama adalah D sama dengan P, dan yang kedua adalah S tambah dalam kurungan 10 bahagi dan darab S. Okey. Untuk output pula, okey, output akan keluar please enter your name, IC and phone number. Itu yang pertama. Yang kedua, what type of service that you want to get. Yang ketiga, kita perlu masukkan program akan keluarkan enter 1 for consultation, 2 for other type of service, and 3 for surgery, untuk pembedahan. Okay, yang seterusnya output juga akan keluar what's your problem. Okay, okay, untuk output pula, program akan display statement please enter your name, IC and phone number. Itu yang pertama. Yang kedua, what type of service that you want to get. Yang ketiga, enter 1 for consultation, 2 for other types of service, and 3 for surgery. Yang seterusnya, what's your problem. First, flu. Second, wound, and 3, cough. Okay. Yang seterusnya, what is your health issue. Next, it is a serious problem. Statement seterusnya, do you have appointment. Seterusnya, what type surgery do you need. Yang seterusnya,
6 for optometrist, 7 for audiologist, and 8 for neurology. Okay. Yang seterusnya, your payment will be, itu statement yang akan dikeluarkan untuk bayaran lah, payment method. Yang seterusnya, do you want to pay with cash or card? 1 for cash, 2 for card, and 3 for e-wallet. Dan yang terakhir, statement akan keluar thank you, terima kasih, yang menandakan program sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Syarudin. Nombor matrix AA190907. Saya akan meneruskan pembentangan ini kepada bahagian pseudocode. Seperti yang encik dapat lihat, pseudocode yang telah dipaparkan ini adalah jenis pseudocode kami yang telah dipermudahkan. Jika encik mahu melihat pseudocode kami yang lengkap dan jelas, encik boleh lihat di dalam report akhir kami. Baiklah, seperti yang kita tahu, setiap pseudocode haruslah dimulakan dengan start ataupun mula. Kemudian, program kami ini akan memaparkan perkataan welcome to our hospital. Kemudian, program kami akan meminta user ataupun pelanggan untuk memasukkan nama mereka, nombor IC mereka dan juga nombor phone mereka. Seterusnya, apabila pelanggan tersebut sudah masukkan info-info yang diminta, program kami akan bertanyakan soalan tentang khidmat apa yang mereka mahukan ataupun what type of service do you want to get. Kemudian satu ayat lagi akan keluar, iaitu enter 1 for consultation, 2 for other type of service and 3 for surgery. So jadi user akan memasukkan nilai 1, 2 atau 3 untuk khidmat yang mereka mahukan. So jadi apabila user memasukkan nilai 1, perkataan you have chosen consultation akan keluar. Dan seterusnya akan terjadi apabila user memasukkan nilai I sama dengan 2 dan juga I sama dengan 3. Sebenarnya apabila user sudah habis dengan khidmat yang mereka telah pilih, mereka akan terus ke bahagian pembayaran ataupun payment. Di bahagian pembayaran, user akan dapat memilih jenis pembayaran yang mereka inginkan, seperti tunai, kad ataupun e-wallet. Apabila mereka telah habis melakukan pembayaran, mereka akan program kami akan memaparkan resit. Resit tersebut akan memaparkan nama mereka, nombor IC mereka, nombor phone mereka, jenis khidmat yang mereka telah pilih dan harganya serta cukai kerajaan. Apabila resit tersebut sudah dipaparkan, perkataan thank you akan keluar dan program kami akan berakhir di situ. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang bahagian flowchart. Flowchart ini juga telah dipermudahkan supaya dapat dimuatkan di dalam video slide presentation kami. Jika encik mahu melihat flowchart yang lebih jelas dan terperinci, encik boleh lihat di dalam laporan akhir kami. Seperti yang kita tahu, isi kepada flowchart dan juga pseudocode adalah sama saja. Yang membezakan flowchart dan pseudocode adalah cara pembentangannya dan juga bentuk-bentuknya yang berbeza yang memudahkan kami apabila kami ingin melakukan pengaturcaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Afiq bin Ahmad. Nombor matrik AA190726 akan membentangkan mengenai contoh apabila kita run coding yang telah kita siapkan. Pertama, kita akan start without debugging. Akan keluar cout dia, welcome to our hospital. Please enter your name, IC and phone number. So, in dia kita akan masukkan nama dahulu. Contohnya nama saya Muhammad Aiman Afiq bin Ahmad. ID card number, phone number, so dia akan keluar your entered wrong ID card number or phone number, please enter again. Maksudnya kat sini kita telah memasukkan ID card ataupun phone number yang salah. So kat sini kita punya IC number haruslah 12. So kita akan masukkan balik mengikut bilangan yang cukup. Phone number
haruslah 10 saja. So, bila dah selesai bahagian tu, akan ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian choose our service. Choose our service akan keluar layout dia ada 4 bahagian. Consultation pertama, kedua other type of service, ketiga surgery, keempat close. So, saya akan pilih yang pertama, consultation. Please enter your choice. See in dulu pertama. So, see out there, you have chosen consultation service. Please wait for your name to be called in front of room 1 to 5. So, kita enter lagi sekali. Akan keluar kepada welcome to consultation department. Di sini dia akan tanyakan what is your problem. Akan see out, akan keluar see out dia. Pertama flu, kedua wound, ketiga cough, keempat previous menu. So please enter your choice. Kita akan pilih yang pertama, flu. Press any key, kita enter lagi sekali. Dia akan tanya what is your temperature. So kita akan masukkan temperature kita. Apabila sudah nurse atau doktor cek kita punya suhu badan, masukkan suhu kita. Jika kita kurang daripada 38, maka dia akan keluar you have a normal fever. Kalau lebih daripada 39 darjah Celsius, dia akan keluar kita perlu masuk ke ward lah. Okay, untuk bahagian ketiga, welcome to billing. Maksudnya kita ke bahagian pembayaran, bahagian bil hospital yang dikenakan. Akan keluar see out dia, nama kita Muhammad Aiman Afi bin Ahmad, ID card number, kita punya IC, phone number, kita punya nombor telefon, service charge adalah RM10, tax RM1 dan total bill adalah 11. So kita ke bahagian seterusnya. Untuk bahagian pembayaran, pay bill, pembayaran bil ada 3 juga. Pertama menggunakan kad, kedua menggunakan cash, ketiga menggunakan e-wallet. So saya akan pilih yang kedua, cash. Submit your cash. Ini urusan kita dengan penjaga kaunter untuk pembayaran bil. So enter bila kita sudah selesai membayar bil. So habis. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Nama saya Alif Aiman bin Azhari. Nombor metrik AA190-797. Okay. Sekarang ni saya akan membuat simulasi kepada anda semua. Okay. Seperti yang kawan saya tadi, Aiman Afiq, buat tadi, ialah simulasi pertama, iaitu kami memilih yang pertama. Saya akan buat yang kedua pula. Okey, mula-mula sekali sama, masukkan nama saya Alif Aiman bin Azhari. Kemudian dia meminta kita masukkan IC untuk rekod pendaftaran. 105 13 01 dan kemudian akan meminta nombor telefon kita. Okey, seterusnya, oh lama, ada yang salah. Okey, kita mula sekali. 105 Oh, okey. Nombor telefon saya salah. Okey. Seterusnya, sebelum ini Aiman Afiq telah memilih consultation, betul? So sekarang saya akan memilih other type of service, itu nombor 2. Okey, sekarang dia akan menyuruh saya untuk menunggu nama saya dipanggil antara bilik nombor 9 hingga bilik nombor 10. Jadi mari menunggu. Tapi dia ada tanya about health issue, adakah ia serius? Bagaimana kalau saya cakap tidak? Nampaknya saya akan melalui proses check up yang biasa dan juga bayar bil untuk ambil ubat. So macam mana nak bayar bil? Mungkin saya guna cash.
So, oh ini saya pilih card. So, pilih card, masukkan nombor digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, pembayaran selesai. Tetapi, bagaimana kalau saya cakap saya ada kesihatan yang serius? Mari kita tengok. Okey. Okey. Jika saya cakap kesihatan saya adalah serius dan memerlukan rawatan, so saya tekan Y, iaitu yes. Saya pilih bayar cash. So, saya akan buat pembayaran dan akan dapat berisit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian kesimpulan, kami berpendapat bahawa kaedah pengulangan dan juga kaedah berurutan adalah kaedah terbaik yang boleh dilaksanakan di hospital dan juga klinik. Hal ini kerana kami dapat meletakkan banyak program pengukuran dengan kemas dan juga tersusun. Walau bagaimanapun, terdapat terlalu banyak penyataan yang menyebabkan program memerlukan lebih banyak masa untuk membaca dan memaparkan outputnya. Oleh itu, kami mungkin akan melakukan atau melaksanakan program menggunakan fungsi untuk menjadikan output ditampilkan lebih cepat daripada menggunakan kaedah pengurutan dan pengulangan. Kami meningkatkan masa berjalan dan akan menjimatkan masa untuk pesakit di hospital tanpa menunggu giliran yang lama.